Finally, Apple telah mencatatkan iPhone 13 series dan macam biasa ada 4 pilihan model dan Apple masih mengekalkan iPhone 13 mini. Walaupun prestasi jualan iPhone 12 mini pada tahun lepas macam kurang bagus sikit, tapi Apple masih kekalkan versi mini. So, ada 13 mini, ada 13, ada 13 Pro dan juga ada 13 Pro Max. Ada 4 pilihan model sama je macam iPhone 12 series pada tahun lepas. Dari segi Apple Watch tu, aku agak kecewa sikit lah sebab tak ada perubahan rekat yang drastik tau. Sebab ada leaks mengatakan bahawa rekat ni lebih kurang macam iPhone yang berkotak. But Apple Watch Series 7 just gunakan rekat yang sama je macam Apple Watch Series 6, just dia bagi size screen lebih besar sikit je. So Apple just kurangkan bezel dan besarkan screen saja, dan just ada a few minor upgrade sajalah yang aku rasa agak kecewa jugalah dengan Apple Watch Series 7. Dan aku rasa kalau korang masih gunakan Apple Watch Series 6, aku rasa tak ada reason yang besar pun untuk korang nak pergi kepada Apple Watch Series 7, unless kalau korang ada duit lah. Dan untuk video kali ni aku nak kongsikan antara 5 upgrade yang Apple lakukan untuk iPhone 13 series yang korang semua perlu tahu pasal benda ni. Dari segi harga, rekaan, prestasi, skrin apa semua, aku akan cuba explain dan juga aku akan cuba bagi pendapat aku tentang apa yang Apple buat dekat iPhone 13 series yang terbaru ni. Alright, let's talk about it. Yang pertama sekali dari segi rekaan, seperti korang tahulah, rekaan iPhone 13 series ni sama je macam iPhone 12 series yang jenis berkotak lah, masih mengekalkan lightning port apa semua. Dari segi size masih mengekalkan pilihan size yang sama macam iPhone 12 series saja. Cumanya kedudukan kamera untuk iPhone 13 dan juga 13 mini sedikit berbeza sebab dia punya kedudukan tu berbentuk silang, dia tak menegak macam apa yang ada pada iPhone 12. So kat situ ada sedikit lah perbezaan yang kita nampak antara iPhone 12 dan juga iPhone 13, membuatkan mungkin dengan adanya perbezaan tu membuatkan user ni mungkin akan lebih bangga sikit lah yang dia menggunakan iPhone yang terbaru berbanding dengan iPhone 12 yang menggunakan kamera yang sama je macam iPhone 11. Pasal design lagi, ada 2 pilihan warna baru untuk iPhone 13 mini dan juga 13. Ada pilihan warna pink yang baru dan aku rasa macam ya biasalah Apple suka guna warna pastel kan. So mungkin gadis-gadis kalau sana akan suka lah pilih warna pink tu kan. Dan untuk versi Pro pula ada pilihan warna Sierra Blue yang aku rasa agak menarik juga, tapi dalam masa yang sama aku prefer warna yang lebih gelap kot. Maybe kalau Apple consider untuk buat warna product red, maybe lebih menarik untuk iPhone versi Pro kan, tapi tak ada warna red. So basically iPhone 13 series ni memang minor changes saja daripada iPhone 12 series. Just 5% macam tu je yang Apple upgrade berbanding dengan iPhone 12 series, just bagi pilihan warna baru dan juga ubah sedikit je kedudukan untuk iPhone 13 yang biasa tu kan. So itu sajalah untuk bahagian rekaan iPhone 13 series. Perkara yang kedua adalah dari segi prestasi. Seperti biasalah Apple setiap tahun akan upgrade dia punya chipset daripada A14, sekarang ni A15 Bionic, masih mengekalkan nama Bionic tu So prestasi yang ada pada A15 Bionic ni seperti yang kita boleh jangkakan, memang dia akan memberi prestasi yang bagus lah untuk sebuah smartphone. Dan Apple pun memang claim yang iPhone 13 series ni adalah fastest smartphone yang ada sekarang ni. So kat situ aku rasa macam agak tertarik lah dengan apa yang Apple cuba cakap tu kan, sebab kita tahu yang A14 Bionic pun dah cukup pantas gila kot untuk kita gunakan sekarang ni. Aku tak dapat imagine lah macam ni kepantasan untuk A15 Bionic nanti kan untuk iPhone 13 series. But aku expect memang performance dia memang akan tip top lah. Cumanya aku tak tahu lagi dari segi skor dia, benchmark dia, kepanasan. So benda tu semua based on user experience ni. Ada pilihan storage sampai 1TB untuk versi Pro sajalah. Of course harga dia pun agak tinggi jugalah kalau compare dengan 512GB. Aku pasti mesti akan ada beli juga untuk 1TB tu, memandangkan ada juga pengguna yang memang suka ambil video, suka ambil gambar tapi tak reti nak delete, tak reti nak backup apa semua, just biar je dari iPhone tu dan biar je sampai full storage. But ada juga yang memang just 128GB pun dah cukup. Untuk iPhone 13 dan juga iPhone 13 mini, dia starting 128GB terus, tak ada dah 64. So 64GB tu aku rasa dah macam kurang relevan lah untuk penggunaan sekarang ni. Sebab sekarang ni kita boleh nampak yang aplikasi punya size file tu makin lama makin besar disebabkan oleh dia punya update lah, features baru apa semua. Dan untuk iOS pun kita boleh nampak dia punya file pun dia juga yang besar lah untuk dia punya file tu, bergantung juga pada model iPhone yang korang guna. Perkara yang ketiga adalah dari segi kamera. Untuk rekaan kamera yang ada pada iPhone 13 series ni memang sama je macam iPhone 12 series. Macam aku cakap awal tadi lah, dia just ubah kedudukan kamera untuk iPhone 13 dan juga iPhone 13 mini saja. So lain-lain tu sama je rekaan dia, masih kamera boba juga kan. Tapi ada sedikit saja minor upgrade yang Apple bagi untuk iPhone 13 dan juga iPhone 13 mini, which is diorang bagi sensor shift untuk versi yang biasa. Macam apa yang ada pada iPhone 12 Pro Max. Fungsi sensor shift tu adalah untuk dia ambil gambar dan juga video dengan lebih stable lah. So dia banyak bantu kat situ sebenarnya. Dari segi benda-benda lain tu tak ada benda yang besar pun apa Apple buat dekat versi yang biasa. Tapi
Untuk iPhone versi yang Pro, banyak juga Apple letak upgrade yang aku rasa mungkin mobile graphic enthusiast akan lebih suka lah versi yang Pro, sebab aku rasa Pro ni memang banyak dia bagi kamera yang bagus, fungsi-fungsi kamera yang menarik untuk korang nak gunakan sebenarnya untuk korang nak beli. So ada reason lah kenapa korang kena beli yang Pro kan. So kalau korang memang pengguna yang biasa, memang kena beli yang iPhone 13 yang biasa. Tapi kalau korang memang pengguna yang profesional dari segi kamera ke video apa semua, memang aku galakkan pergi terus kepada Pro ataupun Pro Max lah. So untuk kamera versi Pro ni, Apple ada upgrade tau in terms of kamera wide, ada telephoto dan juga ultra wide. So ada penambahbaikan dari segi pencahayaan, dari segi quality image dan pelbagai lagi lah. Dan ada juga macro fotografi. So korang boleh ambil gambar, boleh ambil video, boleh ambil timelapse, slow-mo apa semua menggunakan macro punya fotografi. Selain itu juga Apple ada bagi features baru yang digelar sebagai cinematic mode untuk semua model iPhone 13 series yang terbaru ni. So cinematic mode ni dia lebih kepada macam korang boleh capture video ala-ala macam korang tengah buat filem lah kan. So fokus dia akan beralih dengan smooth je transition dia kan. So aku rasa features ni memang very interesting lah untuk videography enthusiast. Kalau sana suka ambil video ataupun maybe nak gunakan iPhone sebagai korang punya budget kamera dan juga sebagai smartphone korang masa yang sama guys. Dan ada satu lagi features yang Apple letakkan untuk versi Pro saja yang digelar sebagai ProRes Video. So nama pun Pro kan, memang semua professional punya kan. Perkara keempat adalah dari segi skrin. So rekaan skrin yang daripada iPhone 13 series masih sama je macam iPhone 12 series dengan ada skrin berbentuk notch. So tak ada punch hole display, tak ada in-display kamera, semua tak ada. Tapi notch sekarang ni lebih kecil dan diorang alihkan earpiece tu ke bahagian atas dekat bezel atas tu kan. So that's why Apple boleh kecilkan sedikit notch untuk iPhone 13 series kali ni dan masih menggunakan skrin OLED Super Retina XDR. Tapi untuk skrin kali ni dia punya kecerahan tu lebih baik sikit lah. Untuk iPhone 13 ni memang aku dah expect dah yang dia just minor upgrade sajalah berbanding dengan iPhone 12 series. So aku tak letak expectation yang tinggi pun untuk bahagian skrin ni. Tapi the most interesting untuk bahagian skrin iPhone 13 series ni adalah pada versi Pro. Seperti korang tahu, yang dah lama dah kita nakkan refresh rate yang tinggi, dah lama dah gila dah leaks pasal refresh rate tinggi ataupun digelar sebagai promotion pada iPhone. Sebab promotion ni dah lama dah ada pada iPad. Tapi finally untuk tahun ni, untuk iPhone 13 Pro dan juga 13 Pro Max, Apple bagi refresh rate tinggi iaitu ProMotion 120Hz yang berfungsi sebagai adaptive refresh rate lah, bukannya static refresh rate. So adaptive ni mungkin dia akan sesuaikan mengikut aplikasi, mengikut penggunaan kita juga. Dan aku rasa benda ni dia bantulah untuk ketahanan bateri sebenarnya, bukannya kita nak always gunakan dia kan. Sebab aku rasa benda tu tak perlu kot nak always gunakan dia. So dia akan adapt dengan situasi dan juga keperluan kita juga supaya kita dapat merasai refresh rate ataupun skrin tu lebih lancar lah. Itulah dia punya purpose sebenarnya. Dan of course kalau korang main game, korang akan rasa lah dia punya frame rate tu lebih lancar berbanding dengan 6Hz yang biasa Apple buat dekat iPhone sebelum ni kan. Dah bertahun-tahun dah Android ada, baru Apple nak buat dah kena maki, dah kena marah apa semua baru nak buat kan. Kalau nak sebut pasal refresh rate tinggi pada sebuah smartphone, perkara yang paling membimbangkan adalah dari segi ketahanan bateri pada sebuah smartphone tu kan. So ketahanan bateri pada iPhone 13 series ni tak banyak upgrade lah. Sebab aku nampak Apple just cakap yang ketahanan bateri untuk iPhone 13 dan juga iPhone 13 Pro Max just bagi lebih 2.5 jam je berbanding dengan model sebelumnya lah. Dan untuk yang versi mini dan juga iPhone 13 Pro just 1.5 jam saja berbanding dengan model yang sebelumnya. So kat situ aku macam agak khawatir jugalah pasal ketahanan bateri untuk iPhone 13 series memandangkan dia dah bagi promotion 120Hz. Tapi kita tak boleh nak jump to conclusion in terms of numbers yang Apple bagi sebab kita tak guna lagi smartphone tu. So that's why kat sini aku tak boleh nak cakap apa-apa lah pasal ketahanan bateri sama ada bagus ataupun tidak. So kita just letak mungkin ok dan juga mungkin biasa-biasa je lah. Kita just boleh letak macam tu saja based on penggunaan iPhone 12 Pro. Ok bateri dia dengan 6Hz, but dengan promotion adaptive refresh rate mungkin ok juga. Dan just jangan letak expectation apa-apa lah, just tunggu dan lihat saja based on user experience. Ok, yang terakhir dan juga yang kelima adalah dari segi tawaran harga rasmi di Malaysia. Harga dia aku nampak ke sini tak ada peningkatan yang mendadak dan juga tak ada penurunan yang mendadak, tapi harga dia ada penurunan kalau kita nak tengok berdasarkan storan yang ada dekat pasaran Malaysia lah. So untuk iPhone 13 dan juga iPhone 13 mini dah tak ada 64GB dah, diorang starting terus 128
128GB, dan untuk versi Pro ada pilihan sampai 1TB. Untuk iPhone 13 mini dan juga iPhone 13 yang biasa ada penurunan harga dalam RM200 macam itulah berbanding dengan model yang sebelumnya. Tapi untuk yang versi Pro tak ada turun harga dan juga tak ada naik harga. Harga dia statik macam tu saja. Cuma untuk yang 1TB tu dia mahal sikit lah harga dia. Mencecah RM7,200 sampailah RM7,600 untuk yang Pro Max. So aku rasa benda ni berita baik lah untuk korang semua nak beli iPhone 13 series sebab tak ada peningkatan harga dan juga harga dia statik situ dan juga ada sedikit penurunan saja untuk versi iPhone 13 yang biasa lah. Aku rasa antara kesemua tu the most interesting is versi yang Pro sebab aku rasa versi Pro je yang aku akan beli kot. Sebab versi yang biasa tu aku tak recommend lah untuk korang upgrade lagi daripada iPhone 12. Sebab kalau korang nak gunakan iPhone 12, aku rasa there's no reason kot untuk korang upgrade kepada iPhone 13. Better korang just jump to iPhone 13 Pro ataupun iPhone 13 Pro Max terus. Secara keseluruhan apa yang aku nampak kat sini adalah Apple just bagi minor upgrade sajalah untuk iPhone 13 series berbanding dengan iPhone yang sebelumnya. So untuk iPhone 13 yang biasa tu aku nampak macam tak berapa menarik, tapi untuk versi Pro aku nampak itu yang paling menarik kot sebab dia memberikan refresh rate lebih tinggi dan juga dia lebih memfokuskan pada keupayaan kamera tu sendiri, dan aku rasa memang amat sesuai lah untuk mobile graphic enthusiast ataupun videography enthusiast untuk menggunakan versi yang Pro berbanding dengan versi yang biasa. So guys, aku rasa itu saja perkongsian aku mengenai iPhone 13 series untuk pasaran rasmi di Malaysia, dan macam biasa korang boleh kongsikan pendapat korang dekat komen, dan aku harap video ni bermanfaat untuk korang semua, dan insyaAllah kita bertemu lagi lain video. Assalamualaikum, bye.